Okey, jadi kita nak masuk benda baru hari ni, tapi sebelum tu cikgu terlupa. Kita ada beberapa aplikasi bawah tajuk muatan haba. Yang ni daripada buku teks kamu. Dengar tak suara cikgu? Dengar? Dengar lah. Jadi yang ni muka surat 100, mana ni? Muka surat ni 132. Ya? Jadi cikgu nak tunjuk kamu aplikasi-aplikasi. Lepas ni kamu boleh baca lah. Jadi aplikasi yang periuk ni kita biasa kan. Jadi yang ni sebab cikgu dah bagi kamu soalan. Jadi kalau kata muatan haba tentu tu dia boleh menyebabkan kita punya objek tu dia cepat panas ataupun dia lambat panas kan. Jadi siapa yang cepat panas? Yang muatan haba tentu kecil ke besar? Kecil. Yang kecil. Jadi kalau kata muatan haba tentu dia kecil, dia cepat panas, cepat sejuk. Jadi kalau kata dia cepat panas, dia cepat sejuk, dia sesuai untuk kita buat peralatan memasak lah. Sebab tu kita buat kuali kita daripada logam. Kalau periuk tanah liat ni muatan haba dia tinggi sikit. Jadi kalau kata kita letak makanan dalam tu, dia lambat untuk sejuk. Jadi kamu pernah kan pergi pasar raya, makanan tu dalam satu hot plate kan? Lepas tu hot plate tu dia letak bawah tu kayu, betul tak? Ya. Jadi kayu tu untuk menghalang haba tu daripada pindah kepada persekitaran kan. Jadi hot plate tu pun sama, dia lambat untuk sejuk. Masa kamu dapat tu makanan tu panas lagi kan. Jadi kalau muatan haba tu tinggi, bila kita nak dia lambat sejuk, lambat panas. Tapi kalau muatan haba dia rendah, kita nak kita punya kuali ni dia cepat untuk memindahkan haba. Faham tak? Dia jadi konduktor yang baik kalau muatan haba dia kecil. Alright. Jadi kalau muatan haba dia besar, contohnya air, kita boleh guna dia dalam kita punya enjin, dia sebagai ejen penyejuk. Jadi enjin penyejuk, untuk enjin kita pakai air. Air tu dia akan lambat panaskan, jadi dia boleh serap haba yang banyak sangat sebelum dia panas. Jadi dia punya enjin tu bila panas, air tu akan serap haba dia. Okay? Jadi kalau kata kita pakai muatan haba yang rendah, dia cepat panas, dia cepat didih lah, faham? Jadi kita nak dia lambat panas supaya dia lambat untuk tukar keadaan daripada dia cecair dia tukar jadi gas. Kalau dia cepat sangat takat dia pun dia pun cepat meruapkan, jadi dia cepat hilang. Jadi air muatan haba tentu dia besar. Jadi kalau ada soalan pasal enjin, dia akan suruh pilih lah apa yang kamu nak letak sebagai ejen penyejuk, sirip dia besar mana, bahagian-bahagian pada enjin ni kan. Jadi kamu boleh pilih. Okay. Jadi kalau air tu kamu kena cakap lah sebab muatan haba dia tinggi, dia dapat menyerap haba yang banyak sebelum suhu dia meningkat. Okay. Jadi selain tu kita ada beberapa lagi yang ni cikgu nak tunjuk kamu lah. Okay, jadi dia kata kat sini lapisan luar kapsul angkasa ni. Jadi kapsul angkasa dalam perjalanan kembali ke bumi ni macam kamu punya satelit ke apa kan. Jadi bila kita nak hantar dia balik kat bumi, dia akan melalui kawasan atmosfera bumi kan. Jadi masa dia lalu tu dia akan terbakar kan. Jadi bahan yang dibuat daripada kapsul tu dia kata bahan yang muatan haba tentu dia tinggi dan takat lebur dia tinggi supaya dia tak rosak lah. Maknanya dia terbakar, dia lalu kat atmosfera bumi tu pun dia tak melebur. Jadi muatan haba dia tinggi dan dia takat lebur pun tinggi. Alright, lepas tu bangunan pun kita consider juga muatan haba tu sebab katakan kat dalam tu kita nak suhu dia sejuk kan. Jadi katakan bangunan yang ditunjuk ni, tak tahu bangunan apa. Bangunan berlian, Suruhanjaya Tenaga. Siapa pernah tengok bangunan ni? Ada kat Malaysia lah kot? Ada? Jadi dia dibina dengan bumbung konkrit yang tebal. Pernah nampak? Tak pernah nampak? Dia tak tulis kat mana. Tapi nampak macam kat Malaysia lah sebab dia tulis Suruhanjaya Tenaga. Okay. Dia kata konkrit dia tebal kat atas bumbung dia, iaitu bumbung dilengkapi dengan penebat menggunakan papan styrofoam. Jadi dia punya lapisan bumbung bukan satu lapis, ada banyak-banyak lapisan. Jadi styrofoam mempunyai muatan haba tentu yang tinggi dan dapat mengurangkan penyerapan haba di persekitaran untuk mengurangkan suhu di dalam bangunan. Jadi bila muatan haba dia tinggi, dia lambat untuk panas kan. Jadi dalam bangunan tu dia tak panas sangat. Alright, lepas tu ni kamu boleh tengok nanti QR code ni pasal bangunan berlian ni. Betul ke kat Malaysia ke bukan? Tak pernah nampak pun kan. Okay, jadi yang ni peralatan memasak tadi. Putrajaya. Rupa dia macam berlian kan. Nanti kamu tengok dia punya link ni. Dia yang ni peralatan memasak, macam saya cerita kakak tu kan.
Badan dia kita buat dari logam tapi dia punya pemegang tu kita nak lambat panas kan. Jadi logam ni kita buat daripada plastik ataupun hari tu, apa nama bahan hari tu yang dia buat sebagai pemegang cerit kamu tu. Apa nama bahan tu? Siapa ingat? Siapa ingat? Yang mula dengan huruf B tu. Ha? Yang berkelit kan? Nanti kamu boleh tengok balik kamu punya latihan tu. Jadi berkelit ke apa? Jadi dia sejenis plastik juga. Jadi plastik ni muatan haba tentu dia tinggi jadi dia lambat panas. Jadi dia punya handle buat daripada benda lain, badan dia buat daripada benda lain. Jadi yang ni yang semula jadi. Jadi kalau kita pergi laut dia ada angin sentiasa kan. Jadi angin tu disebabkan oleh bayu laut dengan bayu darat. Jadi kamu nak ingat macam mana bayu tu maksudnya angin. Laut tu maknanya dia datang daripada laut. Jadi waktu siang bayu laut, waktu malam bayu darat. Jadi apa yang berlaku kat sini dia kata daratan mempunyai muatan haba tentu yang lebih rendah daripada laut. Jadi kalau muatan haba tentu dia lebih rendah maksudnya apa? Dia lagi cepat panas kan. Jadi kat sini panas, air tu tak panas lagi. Jadi kat sini udara ke atas dia akan jadi panas. Okay, kat sini dia punya udara dia sejuk. Alright, jadi udara ni kamu tahu kan? Kamu belajar ni dalam geografi dulu, bayu laut, bayu darat. Belajar. Yang mana satu ketumpatan dia rendah? Mana satu yang ketumpatan dia tinggi? Mana satu? Siapa yang ketumpatan rendah? Udara panas ke udara sejuk? Siapa tahu? Dalam sains pun mungkin ada. Mana lagi ringan? Udara panas ke udara sejuk? Udara sejuk. Udara panas lagi ringan daripada udara sejuk. Sama macam air. Ingat tak air kamu belajar kalau kita panaskan dia berolak kan? Betul tak? Jadi dia berolak disebabkan oleh ketumpatan dia. Ketumpatan air panas tu kurang daripada air sejuk. Jadi air panas tu naik atas, air sejuk tu turun bawah. Faham? Jadi udara pun sama, ketumpatan udara panas ni lebih kecil. Jadi yang ni ketumpatan dia lebih kecil. Jadi yang ni ketumpatan dia lebih besar. Ingat yang ni? Lebih besar. Jadi kalau ketumpatan dia lebih kecil maksudnya dia apa? Dia ringan. Jadi kalau dia ringan dia akan naik atas. Nampak tak? Jadi bila dia naik atas, kat sini takkan tinggal kosong kan? Jadi bila dia naik atas udara panas tu, udara sejuk tu akan menggantikannya. Jadi bila dia bergerak daripada laut tu ke darat tu kamu dapat bayu laut. Faham? Jadi poin dia yang kamu kena cerita, kamu boleh bahagikan kepada 4 poin. 1, 2, 3, 4. Jadi first kali kamu nak cakap apa? Pada waktu siang, apa yang berlaku? Bagi cikgu ayat. Katakan ni masuk dalam soalan esei. Jadi kamu kena tulis ayat dalam bentuk poin. Pada waktu siang, apa yang berlaku? Siapa nak sambung? Udara di daratan lebih panas. Udara, jangan sebut udara lagi, sebut dulu siapa lagi panas daripada siapa, darat ke laut? Darat. Darat kan? Jadi tulis ayat ni, nak bagi ayat apa? Kawasan di Darat darat lebih panas. Darat lebih panas dari laut. Sebab apa? Macam mana nak kaitkan dia dengan muatan haba dia? Muatan haba darat lebih rendah daripada muatan haba laut. Betul. Muatan haba tentu darat lebih rendah daripada di laut kan. Jadi pada waktu siang kawasan di darat lebih panas berbanding laut kerana muatan haba dia. Muatan haba, bodoh ni tulisan cikgu. Muatan haba tentu darat kecil daripada laut. Okey, lepas tu baru cakap pasal udara dia. Udara dia macam mana? Oleh itu udara dia macam mana? Sambung ayat tu. Nombor 2.
Udara di daratan menjadi panas. Udara di daratan lebih panas daripada udara di laut. Sebab dia Laut. duduk ke atas, jadi dia macam mengalirkan haba dia lah. Darat tu panas, udara tu akan bersentuhan terma dengan darat tu, jadi dia mendapat haba daripada darat tu. Dia menyerap haba dari darat. Jadi udara ni ada kat sini. Udara di daratan lebih panas. Lebih panas. Lepas tu kamu sebut pula pasal ketumpatan dia. Macam mana? Ayat yang pasal ketumpatan. Ketumpatan udara lebih kecil. Ketumpatan udara apa? Udara panas. Ketumpatan udara panas lebih kecil berbanding udara sejuk. Oleh itu udara panas akan naik ke atas. naik ke atas. Naik ke atas dekat sini kan. Jadi ketumpatan. Ketumpatan udara panas lebih tinggi. Sorry. Pakai arrow pakai yang ni. Daripada udara sejuk. Oleh itu udara panas akan naik atas. Ni cikgu tu tulis dalam buku teks kamu, salin ayat ni dalam buku nota kamu nak. Daripada udara itu udara sejuk, oleh itu udara panas akan naik atas. Naik atas. Okey, last kali kamu sebut apa? Yang ni, ayat ni. Udara yang lebih sejuk daripada laut akan bergerak ke arah daratan, dan yang tu yang kita panggil sebagai bayu laut. Boleh? Jadi udara yang lebih sejuk akan menggantikan tempat udara panas tadi. Sebab tu dia bergerak ke daratan. Sebab bila dia naik atas kat sini jadi macam kosong kan. Jadi dia tak akan biar kosong, dia akan berolak. Okay? Jadi udara sejuk ni akan ganti. Alright? Jadi sama macam kipas angin. Kalau kat rumah kamu kan, kipas angin tu tujuan dia supaya udara tu boleh bergerak. Bila udara tu bergerak baru kamu rasa sejuk. Okay. Jadi nombor 4 ni udara sejuk dari laut. Laut akan bergerak ke darat. Maka terhasillah bayu laut. Terhasillah bayu laut. Okey. Jadi kalau siang-siang kita panggil dia bayu laut sebab angin tu datang daripada laut. Jadi kalau malam-malam terbalik pula. Jadi malam-malam kan muatan haba tentu darat ni kecil daripada laut kan. Jadi dia lagi cepat sejuk. Jadi laut ni masih lagi panas. Jadi kalau kata kamu jalan-jalan malam-malam kat tepi pantai, kamu dapat rasalah air laut tu masih lagi suam-suam. Siapa pernah jalan kat tepi pantai malam-malam? Pernah? Tak pernah? Tak pernah? Tak pernah? Mandi kalau mandi laut malam-malam, air dia suam sikit. Banding dengan siang-siang air dia sejuk. Jadi kamu boleh Jadi kalau kata darat tu dah sejuk sebab muatan haba dia kecil kan, maknanya kat atas ni udara akan jadi sejuk. Terbalik pula kat laut pula udara dia panas. Jadi bila udara sejuk kat sini, udara panas kat laut pula naik atas diganti dengan udara sejuk daripada darat. Sebab tu kita panggil dia bayu darat sebab dia datang daripada darat. Jadi kamu kena, yang ni dia selalu juga tanya kamu dalam soalan esei. Jadi kalau dia suruh kamu jawab, dia nak dengar poin-poin ni lah. Kamu bahagikan kepada 4 poin supaya kamu tak ulang isi yang sama dan kamu nampak apa yang kamu dah tulis, apa yang poin yang kamu belum tulis. Alright. Jadi habis dah. Yang tu pasal aplikasi untuk muatan haba tentu. Okay. Jadi hari ni kita nak start tajuk baru. Namanya haba pendam. Boleh? Jadi haba pendam, pendam ni kamu tahu kan, kalau kata kamu pendam perasaan, maksudnya kamu tak bagi tahu siapa-siapa. Betul? Jadi kalau kata haba pendam tu, haba yang nampak tak? Haba yang kamu tak nampak perubahan suhu dia. Ini kalau kamu celup termometer, kamu tak nampak suhu tu berubah. Jadi bila masa suhu ni tak berubah, dia kata kat sini suhu ni tak berubah waktu perubahan keadaan jirin berlaku.
Apa tu perubahan keadaan jirim? Siapa tahu apa maksud perubahan keadaan jirim? Apa yang berlaku? Berpejal, kececair. Betul. Jadi maksudnya masa kamu punya kata kita ada air dalam bentuk ais kan. Jadi masa ais tu tukar jadi air tukar jadi gas. Semua ni berlaku tanpa perubahan suhu. Okay, jadi sebab tu nama dia haba pendam. Jadi cikgu tunjuk kamu satu simulasi. Sekejap lagi kita tengok. Alright, nampak tak cikgu punya skrin? Nampak tak? Nampak? Tak. Tak, gelap. Nampak? Nampak. Okey, nampak kat sini ada satu bongkah logam, bongkah ais yang suhu dia negatif 20, nampak? Nampak. Nampak lah, jadi cikgu startkan simulasi ni. Jadi dia kata tajuk dia status change of water. Jadi bila dia akan panaskan kamu punya ais ni daripada suhu negatif 20, lepas tu dia akan tunjukkan macam mana dia punya graf untuk pemanasan ni. Mungkin kamu dah belajar dalam kimia lah. Jadi kita run dia. Okey. Jadi bila kita panaskan, nampak sekarang ni suhu dia berubah. Jadi waktu ni macam mana? Masa ni nampak tak? Dia kekal kosong. Maknanya masa ni suhu dia tak berubah. Waktu tu kamu punya pepejal tengah berubah jadi cecair. Ais kamu tengah berubah jadi air. Bila semua dah bertukar, nampak tak? Sekarang semua jadi air, suhu dia dah meningkat balik. 40, 41 dia akan meningkat sampai suhu jadi berapa? 100. Sampai jadi 100 sebab yang ni air no. Jadi kamu tengok dia meningkat. Lepas tu apa yang berlaku? Yang ni apa yang berlaku? Tukar jadi gas. Dia tukar jadi gas. Jadi cikgu tak tahu, kadang-kadang dia lagging sikit tau. Kamu video tu kamu nampak. Cikgu harap kamu nampak dia cantik macam cikgu nampak ni lah. Nampak tak? Suhu dia berubah tak waktu dia tengah tukar jadi gas tu? Tak. Jadi maksudnya masa dia tengah berubah keadaan jirim, sekarang ni apa berlaku? Dia dah habis kan? Dia dah tukar dah jadi keadaan gas. Jadi suhu dia boleh naik balik. Jadi nampak tak graf kamu? Patutnya kalau kata graf pemanasan, kamu tak pernah tengok satu pepejal dipanaskan sampai dia jadi gas kan? Kamu boleh tahu ke graf dia akan jadi macam tangga-tangga macam ni? Dah. Jadi kamu pernah dah belajar dalam kimia ni? Dah. Kamu ada buat graf pemanasan naftalena? Dah. Kan? Ada? Sama. Jadi Ada. kat kawasan, nampak tak kawasan yang ni? Tadi kat mana dia pepejal? Masa bila dia dalam keadaan Negatif pepejal? 20. Masa dia negatif 20 ke kosong ni dalam keadaan pepejal. Lepas tu kosong darjah Celsius ni apa? Takat apa? Lebur. Takat lebur dia, maknanya dia start bertukar daripada pepejal kepada cecair, daripada ais tukar jadi air. Dan masa dia bertukar tu, sepanjang dia bertukar suhu dia tak meningkat. Dia maintain kosong darjah Celsius. Lepas tu bila dia dah habis bertukar, kat sini keadaan dia apa? Ni yang second part graph ni, yang ni. Keadaan dia apa? Cecair. Cecair. Jadi waktu dia dah jadi semua yang dia cecair, dia boleh meningkat suhu dia kan. Lepas tu tiba-tiba dia jadi malar balik. Sebab apa dia jadi malar kat sini? Apa yang berlaku kat 1 darjah Celsius ni? Dia mendidih. Dia mendidih, maknanya masa tu dia tengah berubah keadaan jirim dia daripada cecair tu tukar jadi Cecair. Gas. tukar jadi gas. Jadi sepanjang dia tengah tukar fasa tu, suhu dia tak berubah. Jadi sebab tu kawasan yang ni, kawasan yang first ni, yang second one ni, kita panggil dia sebagai haba pendam. Sebab kalau kita celup termometer masa keadaan yang ni dengan yang ni, kamu dapati suhu dia tak berubah. Yang ni dia kekal kosong, yang ni dia kekal 100. Okey. Kita nanti cikgu bagi kamu link ni, kamu boleh tengok simulasi ni balik Okey. Ini kita label diagram kita tadi. Okey, jadi kalau kata dia bagi kamu graf pemanasan, yang ni graf pemanasan kan? Kamu kena tahulah kat mana dia pepejal, kat mana dia cecair, kat mana dia gas. Jadi kamu tahu tadi 0 hingga 20 ni dia pepejal. Jadi kalau kata dia air, kamu tahulah dia ais. Okay, tapi kalau kata dia bahan lain, kita tak panggil dia ais, kita panggil dia pepejal. Okay?
Jadi kat sini keadaan dia apa? Yang lurus ni. Pepejal dan cecair. Pepejal dan cecair. Pepejal campur dengan cecair. Maknanya ada yang dah melebur, ada yang belum melebur. Pepejal campur cecair. Okey. Jadi kat sini kita panggil takat apa? Kat lebu. Lebu. Takat lebur. Takat lebur air 0 darjah Celsius. Takat lebur ais. Alright, jadi waktu keadaan yang ni, dalam keadaan apa? Cecair. 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 Jadi yang second one ni takat apa? Takat lidih. Takat didih. Takat didih air. Takat didih. Okey, yang ni keadaan dia apa? Masa dia landai yang second one ni. Cecair dan gas. Cecair dan gas. Yang last ni? Gas. Jadi kalau kata kita mesti terfikir kenapa kat sini tiada perubahan suhu kan? Dia buat apa dengan tenaga haba tu? Tenaga haba tu diambil, betul tak? Kalau kata kita tengah panaskan dia, tiba-tiba suhu dia tak naik, maknanya molekul-molekul air kamu tengah menyerap haba. Faham? Jadi dia serap haba sebab tu kita tak nampak perubahan haba kat sini. Jadi kenapa dia serap haba? Sebab dia serap haba untuk putuskan ikatan antara molekul dia. Jadi kenapa dia kena putuskan ikatan ni? Sebab daripada keadaan cecair dia nak tukar jadi gas. Kalau tadi gas dia dah asing-asing dah kan daripada molekul dia yang lain-lain kan. Jadi dia guna haba tu, maknanya dia serap haba daripada kamu punya air tu. Dia serap haba yang dibekalkan kepada dia untuk putuskan ikatan. Jadi kalau kata cecair tukar jadi gas, kita panggil dia putus ikatan. Tapi kalau daripada pepejal tukar jadi cair, dia melemahkan ikatan. Lemah sebab kalau air kamu nampak tak, dia masih lagi macam dia ada dia punya kelikatan dia lah, betul tak? Maknanya dia dengan kawan dia masih ada ikatan lagi, tapi ikatan dia longgar daripada masa dia pepejal. Jadi haba pendam tu diserap untuk melemahkan ikatan antara molekul-molekul air tu. Jadi sebab tu kamu tak nampak perubahan haba kat sini. Perubahan suhu kat sini, dua orang. Dia tengah menyerap haba. Jadi kat sini yang kawasan yang tengah meningkat ni kamu nampak perubahan suhu tu. Sebab masa tu tenaga kinetik dia guna haba tu untuk meningkatkan tenaga kinetik dia dan suhu dia akan meningkat kan. Tapi waktu keadaan dia tengah tukar fasa ni, dia punya tenaga kinetik dia tak meningkat. Jadi tenaga kinetik tidak bertambah. Jadi yang ni dia punya huraian lah. Molekul dipisahkan jauh antara satu sama lain. Suhu malar. Jadi molekul dibebaskan daripada kedudukan tetap dan bergerak di antara satu sama lain. Maknanya daripada dia duduk diam macam askar, sekarang ni dia boleh lari-lari dah kan. Dia dah jadi cecair. Ada siapa menjerit-jerit tu. Lepas tu suhu dia malar, suhu dia tak berubah. Jadi ingat haba pendam tu haba yang diperlukan oleh sesuatu bahan untuk diubah keadaan jirim dia tanpa perubahan suhu. Jadi bila kamu tulis takrif ni mesti sebut perkataan tanpa perubahan suhu. Sebab semua berlaku tanpa suhu tu berubah. Yang tu poin yang penting. Okey. Jadi kalau kata perubahan keadaan jirim ni cikgu nak kamu label. Kalau kata yang ni air ke apa-apalah. Yang ni kita panggil, yang ni keadaan apa? Pepejal. Pepejal. Okey, yang ni pepejal, yang ni cecair. Yang ni gas kan? Okey. Jadi apa nama proses penukaran daripada keadaan pepejal ke cecair ni? Yang ni kita panggil apa? Peleburan. Peleburan. Daripada cecair tukar jadi gas ni? Pendidihan. Pendidihan, bukan pemejawapan. Pemejawapan daripada pepejal terus tukar jadi gas. Ni yang ni namanya pendidihan. Ada satu lagi yang kita tak perlu bagi tenaga haba, dia pakai matahari, apa dia kita panggil? Penyejatan. Boleh jadi penyejatan juga. Penyejatan. Okey, terbalik pula daripada gas tukar jadi cecair. Apa proses tu? Kondensasi. Kondensasi.
Daripada cecair tukar kepada pepejal. Pembekuan. 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 Satu lagi tadi yang Safata cakap. Yang tu tukar dari gas terus jadi pepejal. Yang tu namanya pemejawapan. Bila masa haba diserap? Bila masa haba dibebaskan? Kalau kata arah ni haba diserap ke haba dibebaskan? Haba diserap. Diserap. Nah, haba diserap. Haba diserap ni macam ke atas ni kan. Jadi haba diserap. Sebab apa haba diserap? Sebab dia guna untuk putuskan ikatan atau melemahkan ikatan antara molekul-molekul. Jadi yang ni haba diserap. Oh, tinggal lagi seminit noh. Sekejap lagi cikgu bagi kamu link baru. Jadi kalau yang ni haba diserap, kalau arah bertentangan, apa yang berlaku? Haba dibebaskan. Haba dibebaskan. Jadi yang ni haba dibebaskan. Okey. Jadi kalau kamu perasan kat graf ni, kan? Nampak tak dia punya tangga yang ni kecil daripada tangga yang atas ni. Betul tak? Yang ni pendek kan? Yang ni panjang. Maksudnya dia ambil masa yang pendek untuk bertukar daripada pepejal ke cecair. Dia ambil masa yang panjang untuk tukar daripada cecair kepada gas. Jadi dua-dua ni ada nilai yang berbeza. Tadi semua ni haba diserap kan? Jadi kat sini haba yang diserap tu kita panggil dia haba pendam tentu pelakuran. Clear? Jadi kat sini haba